Cuba suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya minta maaf saya tak dapat skrin laptop saya kadang-kadang dia blur. Jadi tak nampak dah masuk pula. Okey, insya-Allah kita boleh mula insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar thumma amma ba'd. Pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan kerana hidayah taufiknya dapat kita meneruskan kelas kita dalam bab membincangkan dalam siri-siri bahaya syirik, dan hari ini kita telah sampai kepada bahagian syirik dalam uluhiyah, iaitu syirik dalam ibadah, dan kita masuk kepada bahagian jenis syirik yang kedua. Contoh yang kita bawa adalah syirik dalam bab mahabbah atau syirik dalam cinta. Syirik mahabbah atau syirik cinta. Syirik mahabbah antara jenis syirik yang dibincangkan oleh ulama dalam bab uluhiyah, dan sepatutnya kita telah bincangkan bab syirik dalam mahabbah ini sebagai mukadimah kepada semua bab, mendahului syirik dalam berdoa, kerana syirik dalam bab mahabbah ianya berkaitan dengan syirik dengan urusan hati, syirik yang berlaku dalam hati manusia, iaitu ibadah hati. Dalam syirik uluhiyah kita akan tengok kepada berlakunya syirik dalam bab uluhiyah, berlaku dalam hati, ibadah hati, berlaku juga dalam ibadah dengan perbuatan, berlaku juga dalam ibadah dan perkataan. Dan saya meletakkan contoh dalam bab syirik uluhiyah dalam kelas kita dengan mendahulukan syirik-syirik yang berlaku dalam perkataan, dan kita fokus pada syirik dalam bab berdoa. Dan dalam bab doa kita fokus pada salah satu daripada jenis doa yang penting yang dibincangkan adalah syirik dalam bab istighatsah. Kenapa? Kerana perkara ini, bab istighatsah adalah bab yang menjadi isu perbincangan yang hangat di kalangan masyarakat pada waktu sekarang. Adakah boleh atau tidak beristighatsah kepada dan meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu saya dahulukan. Namun dari segi dasarnya, kebiasaannya dalam perbincangan ulama, mereka akan mendahulukan syirik dalam ibadah yang berlaku dalam hati. Dan syirik ibadah dalam hati ianya bermula boleh diringkaskan dalam bab syirik mahabbah, syirik dalam cinta. Dan kita akan bincangkan juga insya-Allah pada pertemuan-pertemuan akan datang sebahagian daripada jenis syirik-syirik yang berlaku dalam hati juga, seperti syirik menginginkan selain Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, akan kita bincangkan. Cuma hari ini kita fokus kepada salah satu daripada bab syirik dalam hati yang paling utama yang berlaku, iaitu dalam bab beribadah, adalah syirik mahabbah, iaitu syirik cinta. Syirik dalam masalah cinta. Kita tengok pada muqaddimah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia hanya beribadah kepadanya dan menjadikan perintah ini termasuk dalam urusan tauhid. Ini tauhid uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan manusia menyembah selain Allah atau mengalihkan sebarang bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala
dan menjadikan larangan ini termasuk dalam jenis-jenis syirik, iaitu menjadikan apa yang iaitu menyembah selain Allah termasuk dalam syirik. Sesuatu ibadah sebenar yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah tidak akan terhasil kecuali didasari oleh kewujudan mahabbah, iaitu cinta dalam dirinya. Takkan berlaku satu amal ibadah kecuali ianya didasari oleh perasaan cinta. Ibadah yang dilakukan tanpa didasari oleh cinta, seperti yang dilakukan oleh golongan munafik, tidak dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun ianya dianggap sebagai perlakuan ibadah pada pandangan makhluk. Sebab tu perbincangan kita dalam bab rukun arkan qalbiyah, rukun-rukun arkan ibadah qalbiyah, sesuatu ibadah itu hanya dihukumkan sebagai ibadah apabila ia lengkap 3 rukun dalam hati manusia. Bab ini bab dibincangkan dalam tauhid, sebelum kita bincang bab syirik. Kita bila melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah tersebut hendaklah lengkap 3 rukun. Hendaklah mempunyai 3 perkara dalam hati seseorang yang melakukan ibadah. Pertama, mahabbah. Yang kedua, raja, dan ketiga, khauf. 3 ini dinamakan sebagai arkan ibadah qalbiyah, rukun ibadah hati seseorang. Artinya ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita wajib memiliki 3 rukun ini. Pertama, mahabbah, cinta. Kita cinta terhadap Allah dan cinta terhadap amal ibadah yang kita lakukan. Perasaan cinta ini adalah wajib. Mahabbah, malah ia ialah rukun terhadap kewujudan ibadah itu sendiri. Perasaan kedua yang perlu wujud, iaitu dalam bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam hati ketika kita melakukan sebarang ibadah zahir. Sebarang ibadah zahir didasari oleh 3 rukun tadi. 3 rukun. Rukun pertama mahabbah, rukun kedua ialah raja. Mahabbah melahirkan ibadah. Artinya bila kita cinta sesuatu perkara baru kita buat. Kita cinta ibadah baru kita beribadah kepada Allah. Kalau kita buat juga ibadah tanpa cinta, itu seperti ibadah golongan munafik. Ia tidak dikira sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ibadah kita juga perlu ada raja, iaitu kita mengharapkan belas kasih Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengambil kesalahan kita sebagai sebab untuk menolak amal ibadah kita. Dan rukun yang ketiga ialah khauf, takut. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut kepada kemurkaan Allah, takut Allah tolak amalan kita kerana kekurangan yang kita lakukan dalam amal ibadah. Takut kepada Allah takut kepada Allah dan takut kepada azabnya, dan takut amal ibadah kita tak diterima kerana kita melakukan amal-amal ibadah yang lain, sebahagian amal-amal yang merosakkan amal ibadah, seperti orang yang pergi kepada dukun dan bomoh, menyebabkan solatnya tidak diterima selama 40 hari. Jadi ini khauf. Dalam kita melakukan amal ibadah perlu ada 3 perasaan, mahabbah, raja dan khauf. Cuma saya fokus pada hari ini adalah pada bab mahabbah. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan kita beribadah kepada Allah, dan amal ibadah tadi mesti didasari oleh perasaan cinta dan mahabbah. Kita bukan benci ketika beribadah, kita bukan terpaksa. Kita beribadah kerana kita cintakan Allah dan kita cintakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebaliknya, begitu juga halnya apabila seseorang menyembah selain Allah. Apabila ada orang sembah selain Allah, perbuatannya tersebut tidak akan berlaku kecuali didasari oleh kewujudan cinta terhadap sesuatu yang disembah tersebut. Seseorang yang diancam nyawanya dan dipaksa beribadah kepada selain Allah tidak dihukumkan telah melakukan syirik dalam keadaan tersebut. Jadi
kalau ada orang sembah berhala dan sembah selain Allah sekalipun, tapi secara paksa, iaitu tidak disertai dengan perasaan cinta dan tunduk kepada berhala tersebut, dia hanya melakukan perkara tersebut kerana dipaksa, mana walaupun zahirnya dia melakukan perkara tersebut, namun dia tidak mahu melakukannya, dia hanya melakukan perkara tersebut kerana dipaksa, maka orang itu tidak dihukumkan sebagai syirik. Menunjukkan bahawa mahabbah itu adalah asas kepada amal ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, Allah kata, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia akan mendapat kemurkaan Allah. Illa, kecuali man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa, iaitu dipaksa melakukan kekufuran, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang begini tidak dianggap sebagai berdosa dan dia tidak dihukumkan sebagai seorang yang musyrik. Perbuatannya tadi hanyalah dikatakan sebagai perbuatan yang terpaksa yang tidak didasari oleh perasaan cinta dan mahabbah kepada yang disembah. Akan tetapi Allah kata, walakin man syaraha bil kufri sadra fa'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah kata, akan tetapi orang-orang yang man syaraha bil kufri sadra, orang-orang yang melapangkan dadanya untuk melakukan kekufuran, itu untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Walahum adzabun azim. Jadi syarat kepada ibadah itu dianggap sebagai ibadah apabila didasari dengan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat sesuatu syirik yang zahir dalam perbuatan itu dihukumkan sebagai syirik apabila ianya dilakukan dengan kerelaan hati, bukan dengan paksaan. Iaitu kerelaan hati dan dikategorikan sebagai mahabbah yang Allah sebut sebagai man syaraha bil kufri sadra, orang yang berlaku dengan hati yang lapang. Memang dia sengaja dan disuka cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan tahap cinta yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Cinta dalam bab kita bincang sekarang, cinta berkaitan dengan akidah, iaitu cinta yang melibatkan urusan tauhid dan cinta yang melibatkan urusan syirik. Untuk memahami lebih lanjut berkaitan dengan syirik bab cinta, kita tengok kepada jenis-jenis mahabbah yang wujud dalam hukum syarak. Jenis-jenis cinta atau mahabbah. Secara asasnya, cinta boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Cinta boleh dibahagikan kepada 3 jenis. Pertama, mahabbah ubudiyah, cinta ibadah, iaitu cinta yang Allah tuntut kepada hamba-Nya untuk mereka lakukan. Cinta sebegini akan kita bincangkan dalam bab cinta ibadah sebentar lagi. Cinta yang kedua, cinta fitriyah, cinta secara fitrah, atau dipanggil mahabbah tabi'iyah, cinta secara semula jadi. Cinta fitrah, cinta semula jadi, hukumnya harus. Cinta ibadah hukumnya dituntut. Sama ada cinta yang sampai pada level wajib, cinta yang diwajibkan, atau cinta yang level yang sempurna, iaitu cinta yang hukumnya sunat. Mana ditambah di atas kewajiban cinta wajib. Kita akan tengok sebentar lagi. Dan cinta yang ketiga adalah cinta yang diharamkan dan dinamakan sebagai mahabbah muharramah. 3 jenis cinta ini adalah asas untuk memahami bab yang akan kita bincangkan. Jadi ada cinta yang dituntut dalam syarak, iaitu mahabbah ubudiyah, cinta ibadah. Ada cinta yang hukumnya harus, itu mahabbah fitrah, cinta fitrah. Dan ada cinta yang diharamkan syarak, dan ada 2 jenis. Akan didetailkan. Tengok kepada cinta mahabbah.
Ada cinta ibadah. Mahabbah yang dikira sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala boleh diringkaskan kepada 3 jenis. Kalau sebut cinta, cinta ibadah boleh dibahagikan kepada tiga jenis. Pertama, cinta Allah. Mahabbatullah. Cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini dituntut dalam syarak. Mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Wajib bagi seorang mukmin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah sifat yang Allah sifatkan kepada seluruh orang-orang yang beriman. Hatta makhluk-makhluk yang disembah dari kalangan orang-orang soleh sendiri pun mereka memiliki sifat tersebut. Seperti malaikat-malaikat yang disembah. Seperti Nabi Isa, ibunya Maryam, seperti sebahagian daripada wali-wali yang disembah oleh manusia dengan cara yang batil. Mereka ni Allah kata, ulaikal ladzina yad'un, orang-orang yang disembah oleh golongan tersebut, iaitu orang-orang yang baik, orang-orang soleh yang disembah tersebut, yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka sendiri sangat berharap dan cinta, sangat berharap dan sangat ingin, malah dinamakan muhabbah, sangat cinta agar mereka dapat dekat kepada Allah. Waktu yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah. Mereka nak supaya diri mereka dekat dengan Allah. Mereka cinta agar Allah Subhanahu wa taala pandang mereka dengan pandangan yang rahmat. Wa yakhafuna azabah, dan mereka takutkan azab Allah. Dalam ayat ini disebutkan mahabbah, raja dan khauf. Tapi kita fokuskan pada mahabbah. Jadi cinta Allah ini merupakan satu perkara yang dituntut dalam syarak. Dan cinta ini kita tak maksudkan. Kita tak maksudkan dalam perbincangan bab syirik. Namun yang kita maksudkan adalah cinta yang sebaliknya. Yang kita bincangkan bahagian ketiga. Cinta yang menjadi ibadah, jadi cinta Allah Subhanahu wa taala, sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang beriman sangat sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah kata, orang beriman, Allah kata fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Apabila ada orang-orang yang tak sukakan agama Allah dan tinggalkan agama Allah, Allah akan datangkan suatu kaum yang Allah sifatkan sebagai kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta pada mereka, mereka cinta kepada Allah. Ini sifat cinta pertama. Cinta yang kedua, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga satu perkara yang wajib. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta yang ketiga, yang termasuk cinta ibadah, adalah cinta terhadap sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitu cinta dengan ibadah. Dan firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cinta inilah dasar kepada kewujudan kemanisan iman. Cinta itu menyebabkan suatu ibadah berlaku, takkan jadi ibadah kecuali didasari oleh cinta, dan perasaan cinta inilah yang menyebabkan seseorang itu dia manis, merasa kemanisan dalam beriman. Suatu Nabi sebut dalam satu hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi kata salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Barang siapa yang ada 3 perkara ini, dia akan merasakan kemanisan iman. Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi bima siwahuma. Orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasul suatu perkara yang lebih disayangi lebih daripada keduanya. Dan 2 perkara yang lain. Dalam hadis yang lain, dan juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian, atau tidak wujud iman salah seorang daripada kalian, ikut pada lafaz asalnya, tidak beriman salah seorang daripada kalian sehingga aku ini dijadikan orang yang paling dicintai lebih daripada anaknya, lebih daripada bapanya, lebih daripada seluruh manusia. Jadi cinta Allah dan cinta Rasul ini cinta yang dituntut. Dan cinta inilah yang dinamakan sebagai cinta ibadah. Cinta inilah yang tidak boleh dijadikan
sekutu baginya. Kita tidak boleh mencintai selain Allah sebagaimana kita cinta Allah. Kita tidak boleh mengikuti selain Rasulullah sebagaimana kita cinta mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kadar-kadarnya. Okey. Tengok pada jenis cinta kedua. Cinta fitrah. Apa itu cinta fitrah? Iaitu perasaan cinta yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam diri manusia secara fitrah. Kewujudan cinta seperti ini yang dalam diri manusia pada dasarnya bukan satu perkara yang tercela dan dihukumkan sebagai harus, iaitu dibenarkan kecuali apabila ia menjadi penghalang kepada manusia daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang harus, cinta yang dibenarkan dan cinta yang memang wujud dalam diri manusia, ini juga tidak termasuk dalam syirik. Tidak termasuk dalam perkara yang dibincangkan dari ulama akidah yang boleh jatuh, yang dikatakan sebagai syirik dalam bab ibadah, atau dikatakan syirik dalam bab cinta. Perkara ini amat penting untuk ditegaskan kerana ada sebahagian daripada penceramah yang tidak memahami perkara ini. Mereka memperolok-olokkan golongan ulama dan juga akidah Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan ulama salafus salih yang berbicara tentang urusan syirik dalam cinta. Mereka mereka memperolok-olokkan dan mengatakan bahawa seolah-olah ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika mereka berbincangkan tentang syirik cinta, artinya mereka menghalang seseorang daripada mencintai isteri dan anak-anak atau mencintai guru dan sebagainya. Hakikatnya cinta ada tiga perkara, ada tiga jenis. Cinta Allah dan Rasul, cinta yang wajib atau cinta yang dituntut atau cinta ibadah. Yang kedua, cinta fitrah, iaitu cinta seseorang terhadap urusan-urusan keduniaan, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatir al-muqantarati minadh-dhahab wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Zuyyina linnas, Allah telah hiaskan bagi manusia itu hubbus syahwat. Ada cintanya terhadap sesuatu yang dia suka. Iaitu minan nisa, dari kalangan perempuan. Manusia lelaki suka pada perempuan, yang perempuan suka kepada lelaki. Perasaan fitrah asal, wujud perasaan cinta terhadap wanita. Wal banin, wujud perasaan cinta terhadap anak-anak. Wal qanatir al muqantarah, wujud perasaan cinta terhadap perkakas-perkakas dan alat-alatan. Minadh dhahabi wal fiddah, peralatan yang canggih, peralatan yang mahal daripada jenis emas dan perak. Wal khairil musawwamah, dan cinta kepada binatang-binatang tunggangan. Khairil musawwamah ialah kuda pilihan, kuda yang elok. Kita suka kepada kenderaan-kenderaan yang canggih, suka kepada peralatan-peralatan yang memudahkan urusan kita. Ini semua adalah perasaan cinta yang wujud pada manusia secara fitrah. Wal an'am, suka kepada binatang ternakan dan harta. Wal harf, dan binatang-binatang yang dan suka kepada kebun-kebun dan ladang. Allah kata zalika mata'ul hayatid dunya, ini semua adalah kesenangan dan harta-harta di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat sebaik-baik manusia kembali ketika apabila mereka masuk syurga. Jadi ayat ini ceritakan tentang sesuatu perasaan cinta terhadap perkara-perkara fitrah. Dan termasuk dalam kategori ini juga adalah segala jenis kecintaan duniawi yang lain. Seperti cinta seorang anak terhadap ibu bapanya. Anak hormat pada mak ayah, cinta ayah terhadap anak-anak, cinta terhadap bangsa, negara, cinta kepada orang-orang yang melakukan kebaikan kepada kita, cinta kepada hobi-hobi tertentu,
Ada orang suka mancing, ada orang suka main bola, ada orang yang suka dengan gadget-gadget. Ini semua tak termasuk dalam bab syirik. Ini semua cinta-cinta fitrah. Cuma apabila perkara-perkara ini, cinta-cinta ini dijadikan sebagai bahan yang menyebabkan seseorang itu jauh daripada Allah atau tinggalkan larangan Allah, dia masuk dalam cinta yang ketiga. Itu cinta yang diharamkan. Okey, jadi sekarang kita bincangkan dua jenis cinta. Pertama, cinta ibadah. Yang kedua, cinta fitrah. Dan cinta fitrah ini, sebahagian pada ulama, mereka membahagikan kepada 4 jenis cinta. Saya tak masukkan dalam nota, tapi boleh diambil, boleh dibuat catatan. Kalau kita tengok kepada pandangan-pandangan ulama, mereka membahagikan perasaan cinta fitrah atau cinta dipanggil cinta tabi'iyah, cinta yang harus ini terbahagi kepada 4 jenis cinta. Benda yang kita sayang kat dunia ni ada 4 jenis. Ada benda yang kita suka dan sayang di dalam dunia ini yang dikatakan hukumnya harus dan wujud dalam fitrah manusia, ada 4 jenis. Cinta pertama dikenali sebagai cinta dipanggil mahabbah tabi'iyah, cinta semula jadi. Memang secara fitrahnya kita suka dan cinta pada suatu perkara secara semula jadi. Contoh, orang yang lapar suka kepada makanan. Orang yang dahaga suka kepada air. Ini cinta dipanggil cinta mahabbah tabi'iyah, cinta semula jadi. Cinta yang kedua juga termasuk cinta fitrah, cinta yang diharuskan, dipanggil mahabbah rahmah wa ishfaq. Cinta belas kasihan. Cinta kerana belas kasihan. Seorang ayah cinta kepada anaknya kerana kesiankan, belas dan kasih terhadap anaknya. Cinta seorang manusia terhadap binatang-binatang yang dijaganya, terhadap kucingnya, hamster. Cinta seorang manusia kepada makhluk-makhluk yang ada di alam ini. Cinta pada alam sekitar, ada orang cinta kepada haiwan-haiwan dan sebagainya. Ini semua termasuk dalam mahabbah, rahmah wa ishfaq. Perasaan cinta ini dibenarkan dalam syarak. Cinta yang ketiga dipanggil sebagai mahabbah taqdir, mahabbah taqdir atau dipanggil mahabbah ihtiram wa ijlal. Itu cinta kerana hormat. Bukan sebab belas kasihan, bukan sebab semula jadi, tapi sebab kita hormat. Seorang anak hormat kepada bapa, murid hormat kepada guru. Seorang rakyat hormat kepada pemimpin. Ini semua dibenarkan dalam syarak. Cinta kerana hormat. Dan yang keempat dipanggil mahabbah uns. Mahabbah uns. Cinta kerana hobi dan cinta sebab kita jinak dan suka pada satu benda. Suka kepada perniagaan, cinta kepada permainan dan sebagainya. Di 4 jenis cinta ini adalah cinta-cinta termasuk dalam bab cinta fitrah, dan ini adalah perbincangan yang dibincangkan dalam bab kesucian hati, bagaimana kita mendahulukan cinta Allah, iaitu cinta ibadah kepada cinta fitrah dan sebagainya. Namun ianya tidak termasuk dalam bab perbincangan bab syirik. Okey, cinta ketiga, cinta yang diharamkan. Ini kita perlu berikan fokus, kita tumpukan perhatian sedikit tentang perkara-perkara cinta yang diharamkan oleh syarak. Cinta yang diharamkan syarak boleh dibahagikan kepada 2 peringkat atau 2 jenis. Apa yang Allah haramkan dalam bab cinta? Ada 2 peringkat. Pertama, cinta yang tidak sampai kepada tahap syirik. Diharamkan. Ianya haram dalam syarak dan berhak mendapat ancaman Allah Subhanahu wa taala. Satu perkara yang Allah larang, namun tidak menyebabkan pelakunya terkeluar daripada agama Islam. Tidak menyebabkan pelakunya dihukumkan sebagai kafir. Cinta yang tidak sampai kepada tahap syirik. Apakah jenis cinta ini? Iaitu segala kecintaan terhadap dunia yang menghalang manusia daripada mencintai Allah dan Rasulnya.
yang menghalang manusia daripada melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta, mana secara ringkasnya cinta diharamkan ialah cinta yang fitrah, yang asalnya tadi dibenarkan, menjadi haram apabila dia menjadi penyebab kepada terhalangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Kul," katakan wahai Muhammad, itu kepada golongan, kepada manusia. "Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, katakan kepada mereka, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, sekiranya aba'ukum, bapa-bapa kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, bapa, anak dan saudara, wa azwajukum, dan pasangan kalian, wa ashiratukum, dan ashirah itu keluarga, kaum keluarga secara keseluruhannya, kabilah kita, wa ashiratukum wa amwalun yaqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian miliki, yang kalian usahakan, perniagaan, harta-harta yang kita miliki, segala yang kita miliki, rumah kita, emas, perak, duit dan sebagainya. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan yang kamu takut berlakunya kerugian padanya, itu perniagaan. Wa masakinu tardawnaha, dan tempat tinggal, rumah yang selesa, yang kamu redha, kamu suka padanya. Kalaulah benda-benda ini, perkara ini, keluarga kalian, anak kalian, isteri kalian dan sebagainya, dan juga harta yang kamu miliki, perniagaan yang kalian miliki itu menyebabkan kamu ahabbu ilaikum minallah, kalian lebih cinta perkara tersebut daripada Allah, wa rasulihi, dan lebih cinta daripada Rasulnya. Kalau lebih sayangkan benda ini daripada Allah dan Rasulnya, sehingga menyebabkan kalian lambatkan solat kerana perkara-perkara duniawi, sehingga kalian tidak menghiraukan hukum-hukum Allah dan Rasulnya, sehingga kalian lupa, sibuk dengan dunia sehingga lupa untuk memberikan masa kepada Allah, memberikan masa untuk membaca kalam Allah, atau memberikan masa untuk zikir pagi dan petang, memberikan masa untuk mempelajari sunnah Rasulullah, wa jihadin fi sabilih, sehingga kalian tak berani dan kalian lebih suka pada perkara tersebut melebihi jihad fi sabilillah, daripada berkorban untuk agama Allah. Sayangkan harta sehingga tak nak nafkahkan, sayangkan isteri dan anak-anak sehingga tidak pergi terlibat dalam jihad, sama ada jihad yang agung, jihad yang tinggi, jihad fi sabilillah yang melibatkan nyawa, atau dalam khidmat-khidmat masyarakat, level-level jihad yang sederhana, iaitu berkorban untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, berdakwah dan sebagainya, atau membantu orang-orang yang memerlukan. Kalaulah semua ini menjadi penghalang kalian daripada cinta Allah, cinta Rasul, dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bersungguh-sungguh di jalan Allah, wa jihadin fi sabilih. Secara ringkasnya, cinta kedua melebihi cinta jenis pertama. Cinta fitrah ini diagungkan, dicintai lebih daripada cinta ibadah. Allah kata apa? Fatarabbasu. Maka tunggulah. Tunggu. Hatta ya'yallahu bi amri. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala tunggulah sehingga sampai pada masa Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan urusannya. Allah akan buat keputusannya. Sehingga Allah hukumkan. Bahasa mudah. Sehingga Allah letakkan hukumannya. Allah tetapkan hukumannya. Apa yang berlaku pada kalian.
Ini satu ayat ancaman untuk orang yang lebih cinta kepada dunia berbanding Allah dan Rasulnya dan juga berjihad fi sabilillah. Allah kata wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Cinta kepada dunia melebihi agama Allah dan Rasul, melebihi Allah dan Rasulnya, ianya tidak kufur, tapi dia jatuh kepada syirik. Jatuh kepada fasik, kefasikan. Bukan jatuh pada syirik. Ini cinta yang diharamkan. Namun levelnya belum lagi sampai pada tahap cinta syirik yang kita bincangkan dalam tajuk ini. Dan fokus kita adalah pada cinta yang diharamkan yang kedua, iaitu cinta yang jatuh kepada syirik. Cinta yang boleh dikatakan seseorang itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu cinta, iaitu tahap kecintaan yang tinggi terhadap makhluk, yang menyebabkan seseorang itu menghambakan diri, sayang sangat, cinta sangat, agung sangat, hebat sangat seseorang tu, atau mana-mana makhluk. Ada orang pergi kepada berhala, orang pergi kepada syekh, ada orang pergi kepada siapa-siapa. Sangat obses, cinta sangat kepada sesuatu makhluk sehingga menyebabkan dia mengabdikan diri. Cinta menyebabkan seseorang itu mengabdikan diri, menghambakan diri kepada selain Allah. Atau mengagungkan, tunduk dan taat yang disifatkan sebagai ibadah, bukan hormat. Perbezakan antara hormat dengan guru dan juga dengan erti kata menghambakan diri atau beribadah kepada guru. Hormat kepada guru kerana guru mengajarkan ilmu dan memberikan kebaikan, itu cinta dibenarkan. Tapi apabila seseorang itu diagungkan, dibesarkan sehingga kata-katanya dianggap sebagai hukum syarak, sehingga seseorang itu sanggup tunduk dan meletakkan sifat Allah kepada orang tersebut, cinta, mengagungkan, menghambakan diri, tunduk, taat, malah menyembahnya. Cinta yang sampai tahap begini, cinta seperti inilah yang terjadi terhadap golongan kaum musyrikin. Cinta inilah yang terjadi pada golongan musyrikin terhadap Tuhan-Tuhan mereka atau terhadap sesembahan mereka. Apa yang disembah? Mereka cinta sangat kepada Tuhan-Tuhan mereka atau kepada berhala-berhala mereka, kerana pada asalnya berhala-berhala tersebut mewakili makhluk-makhluk yang mereka cintai. Berhala Hubal, Lah, Manah, Al-Uzza. Berhala ini yang merupakan, tiap-tiap berhala mempunyai sejarah yang berkaitan dengan orang-orang yang baik yang disembah. Cinta ini juga, cinta sebeginilah, mengagungkan tokoh, mengagungkan seseorang, seperti yang berlaku pada golongan zaman Nabi Nuh alaihissalam. Mereka menyembah. Mereka pada asalnya mengagungkan, memuliakan orang-orang mulia, orang-orang ahli ibadah di kalangan kaum mereka. Kemudian mereka mencipta patung-patung, cinta sehingga melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, cipta patung-patung. Kemudian mereka jadikan patung-patung tadi letak di depan tempat ibadah mereka. Mereka solat menghadap ke arah patung, mereka buat apa arah patung orang-orang soleh. Apabila mereka meninggal, cinta ini sampai kepada tahap orang bawah, mereka jadikan patung-patung sebagai sembahan. Dan cinta beginilah asas kepada wujudnya syirik. Sebab Allah berfirman berkaitan dengan perasaan cinta kaum musyrikin terhadap berhala-berhala mereka. Allah kata, wa minan nas, dan dari kalangan manusia, itu orang-orang musyrikin, may yattakhidhu min dunillahi andada. Di kalangan orang-orang musyrikin ada orang-orang yang may yattakhidhu min dunillahi andada, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka jadikan sebahagian daripada makhluk Allah sebagai tandingan, andad.
Tandingan apa erti tandingan? Mereka sembah. Jadikan itu sebagai sembahan. Amal ibadah yang sepatutnya dilakukan kepada Allah ditujukan kepada orang tersebut. Mereka tunduk kepada makhluk tersebut macam mana mereka tunduk kepada Allah. Mereka dengar perkataan makhluk tersebut atau orang tersebut seperti mereka dengar kalamullah. Mereka menjadikan segala perkara yang datang daripada orang tersebut atau makhluk tersebut seolah-olah ia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini mereka menyamakan level cinta. Dan Allah kata yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk ini, sekutu-sekutu Allah, kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kenal Allah. Mereka tahu Allah Tuhan mereka. Namun dalam bab perasaan cinta mereka, mereka agungkan perkataan manusia ini atau orang ini sama macam mereka agungkan kalam Allah. Kata-kata manusia disamakan level dengan kata-kata Allah. Perintah-perintah manusia atau perintah-perintah orang yang dianggap sebagai sembah tadi disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malah mereka membenarkan amal ibadah yang dilakukan yang sepatutnya hanya dilakukan kepada Allah dilakukan kepada selain Allah. Sehingga ada yang membenarkan sujud kepada guru, ada yang membenarkan ulama bab tunduk sekalipun ulama dah bincang ulama haramkan dan dikhilafkan kerana bezakan antara cinta ketiga dan cinta yang kedua tadi. Mencintai makhluk sebagaimana mereka cinta Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai makhluk-makhluk tadi seperti mereka cinta pada Allah. Pada kalimah yuhibbunahum kahubbillah ada dua pandangan ulama untuk menafsirkan makna ayat ini. Dan kedua-duanya masuk dalam bab syirik. Iaitu pertama, mereka mencintai selain Allah dalam keadaan mereka juga cinta Allah. Sama. Seperti mana saya syarahkan awal. Yuhibbunahum kahubbillah. Jadi mereka memang cinta Allah. Namun pada masa sama, mereka meletakkan perasaan cinta itu kepada selain Allah. Inilah pada asas kewujudan istighasah kepada selain Allah. Sebab tu, saya meletakkan istighasah kerana ianya menjadi isu dalam masyarakat. Namun dari segi asasnya kembali kepada bab mahabbah. Ada orang yang pergi meminta kepada selain Allah. Bila kita kata, kenapa minta dengan selain Allah? Dia kata, sebenarnya kami minta selain dengan Allah. Hakikatnya kami minta dengan Allah. Mereka tahu bahawa cinta mereka sebenarnya juga untuk Allah. Allah mengisbatkan bahawa golongan musyrikin juga mempunyai perasaan begini. Cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah. Cinta kepada berhala-berhala. Allah kata mereka yuhibbunahum. Mereka cinta kepada berhala-berhala ini kahubbillah. Sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Hum kat sini sama ada berhala atau segala sesuatu yang disembah selain Allah. Sebab Allah kata yuhibbunahum. Cintakan mereka. Tak dihaskan pada berhala. Yang penting min dunillah. Sesuatu yang dicintai itu selain Allah dijadikan sebagai sesuatu yang disembah atau sesuatu yang dilakukan ibadah dan tunduk macam mana mereka buat pada Allah. Yuhibbunahum kahubbillah. Jadi Allah mengisbatkan sifat mahabbah mereka kepada Allah. Sebagian pada ulama maknakan yuhibbunahum kahubbillah dengan makna bahawa mereka sebenarnya tak cinta pada Allah pun. Mereka hanya cintakan pada makhluk tersebut. Dan mereka cuba samakan cinta mereka dengan makhluk tersebut macam mana cinta orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini makna yang lain. Yang penting kedua-duanya bab syirik. Kedua-duanya syirik. Sama ada cinta suatu makhluk tanpa cinta kepada Allah, agungkan, tak nak sembah Allah tapi sembah kepada yang lain, wali'azubillah, dan menganggap cinta mereka dan mereka beribadah tunduk kepada selain Allah macam mana mereka tunduk, macam mana orang Islam tunduk pada Allah. Ini juga syirik. Ada orang yang sembah binatang-binatang dan mereka anggap itulah sebagai Tuhan mereka, langsung tak kenal Allah. Syirik. Nampak mahabbah. Ataupun mereka cinta kepada selain Allah pada masa sama mereka juga cinta pada Allah, malah mereka samakan level
boleh beribadah kepada makhluk sebagaimana beribadah pada Allah, boleh meminta pada makhluk sebagaimana meminta kepada Allah, boleh menjadikan kalam makhluk sama kalam Allah, levelnya sama setara, juga masuk dalam bab yuhibbunahum ka hubbillah. Dan Allah beritahu, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dimaknakan dengan dua makna tadi. Makna pertama, orang-orang yang cinta, yang menyamakan Allah, cinta Allah dengan cinta, menyamakan cinta makhluk dengan cinta Allah, hakikatnya mereka, cinta mereka kepada Allah adalah cinta yang tidak diiktiraf. Cinta yang level dia bagi muhabbah mushtarakah. Saya tak sempat buat nota dan buat detail, tapi kita boleh faham dari segi makna mahabbah mushtarakah. Mereka jadikan cinta bab ni Allah, adanya perkongsian cinta antara Allah dengan makhluk. Allah kata tak sama dengan orang beriman yang dalam bab cinta mahabbah, ketundukan ini hanya mereka tujukan pada Allah. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman yang mentauhidkan Allah dan tidak mencintai selain Allah sebagaimana mereka cinta Allah, mereka inilah orang yang sebenarnya cinta kepada Allah. Atau dengan makna yang kedua, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman mereka ni sangat cinta pada Allah. Allah nak ceritakan bahawa orang musyrikin dan orang-orang yang menyembah selain Allah, mereka cuba luahkan perasaan cinta mereka kepada selain Allah sebagaimana orang Islam meluahkan cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang Islam melakukan mencurahkan cinta mereka kepada Allah. Allah kata, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman sangat kuat cinta mereka kepada Allah. Tak sama dengan orang yang cinta pada berhala. Kenapa? Allah nak beritahu bahawa hubungan antara manusia yang menyembah selain Allah dengan berhalanya hubungan yang sangat lemah. Hakikatnya mereka lakukan perkara tersebut atas dasar ikut-ikutan, atas dasar budaya dalam masyarakat, atas dasar sesuatu kepercayaan yang diwarisi, bukan dasar iman yang kukuh. Orang beriman sembah Allah, benar-benar mereka bergantung kepada Allah. Mereka berpaut dengan al-urwatul wuthqa. Tapi orang-orang yang sembah berhala, hubungan mereka dengan berhala mereka sangat lemah. Menyebabkan Allah katakan bahawa cinta mereka ni cinta yang rapuh. Contohnya golongan musyrikin zaman Nabi SAW. Mereka sembah berhala mereka. Tatkala Nabi berdakwah dan mereka rasa mereka tak mampu lagi halang dakwah Nabi, terlihat bahawa cinta mereka pada berhala mereka cinta yang sangat rapuh. Mereka datang jumpa Nabi SAW, mereka berikan tawaran. Dia kata, wahai Muhammad, beginilah, kita berdamai. Jadikan Mekah ini sebagai tempat yang harmoni. Jadi kami setuju untuk sembah Tuhan kamu selama setahun. Kami buang segala berhala kami. Namun tahun depan, tahun seterusnya, biarlah kami kembalikan berhala kami untuk meraihkan keadaan masyarakat kami. Kami sembah setahun sembah Tuhan kamu, mana sembah Tuhan kamu artinya sembah tauhid, tidak sembah selain Allah, dan setahun lagi mensyirikkan Allah. Sembah Allah juga tapi disertakan dengan ibadat-ibadat atau dengan budaya dan ibadah masyarakat ketika itu. Hubungan mereka sangat lemah. Mereka cuma nak mereka diiktiraf. Dan ini wujud pada seluruh agama selain agama Islam. Sebab tu haram orang Islam mengucapkan selamat kepada semua perayaan selain Islam. Haram seorang Islam menyamakan agama Allah dengan agama yang lain. Haram seorang mukmin menyatakan bahawa semua agama adalah sama. Tujuan kita beriman kepada Allah, tujuan kita beragama-agama Islam, tujuan Allah utuskan agama Islam liyuzhirahu 'ala ad-din kullih. Untuk menunjukkan bahawa agama ini agama yang paling power, paling hebat, yang paling agung di atas agama-agama yang lain. Allah suruh kita bawa agama Islam ini dan terangkan kebenarannya. Allah kata, telah datang kebenaran dan telah terhapuslah kebatilan. Qad jaa
Qul qad ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakan bahawa telah datang kebenaran, dan bila kebenaran datang akan terhapuslah, akan sirnalah segala kebatilan, dan benda yang batil akan hancur, akan binasa. Ini maksud tauhid. Kalau belum mampu kita menzahirkan tauhid, kita kata lakum dinukum waliyadin. Kalau mampu kita zahirkan tauhid, kita tolak semua yang lain. Kita hapuskan syirik di atas muka bumi, dan inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah dan mengajak manusia kepada tauhid dan memerangi syirik. Perkara ini sangat penting diterapkan dalam masyarakat untuk difahami. Jadi Allah kata walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Sebab tu bila orang kafir datang offer kepada Nabi dengan begini, supaya sekali mereka sembah Allah, setahun mereka sembah Allah sebagaimana Nabi ajar, dan setahun depan kembalikan ajaran mereka. Allah kata kul, Allah turunkan ayat kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah jelas tunjukkan, beritahu bahawa kamu agama kamu, kami agama kami. Walaupun ketika ini kalian merasakan bahawa kalian golongan majoriti, kalian kuat, kalian hebat, Islam hanya datang dimulakan oleh seorang manusia bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang ramai di kalangan pengikut orang-orang yang biasa. Namun keadaan begini tidak menyebabkan kami rapuh akidah kami, tidak menyebabkan kami mengiktiraf agama kalian. Kami tetap agama kami, kamu agama kamu. Tidak menyebabkan kita hilang prinsip, hilang pegangan. Betul Allah kata orang beriman, cinta mereka kepada Allah cinta yang kukuh. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sehingga akhir ayat. Jadi di sini sebab itulah ulama memasukkan bab mahabbah, menamakan sebagai syirik fil mahabbah, berlakunya syirik dalam mahabbah, kerana Allah kata yuhibbunahum ka hubbillah, mereka cinta selain Allah sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan mengkategorikan cinta syirik dalam mahabbah bukan suatu perkara yang dibuat-buat. Ianya datang daripada firman Allah Subhanahu wa taala, datang daripada ayat-ayat Al-Quran, dan disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, perkara yang menjadi ukuran sebuah cinta dihukumkan sebagai syirik adalah apabila diberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk tersebut, seperti dijadikannya sebagai tempat meminta, menggantung harap, sumber penetapan hukum dan lain-lain. Tempat meminta. Sebab tu kita kata syirik mahabbah adalah asas kepada berlakunya syirik-syirik dalam perkataan, seperti berdoa kepada selain Allah, beristighasah kepada Allah. Punca asalnya kerana daripada cinta bab syirik mahabbah, dan punca berlaku syirik mahabbah kerana masalah kepada bab rububiyah. Kenal Allah, salah kenal, salah faham. Allah disifatkan dengan sifat makhluk atau makhluk disifatkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku dalam bab rububiyah dan sifat, menyebabkan akhirnya mereka salah cinta. Bila salah kenal Allah, mereka akan cinta kepada salah kenal tentang sifat Allah dan sifat makhluk. Akhirnya mereka cenderung cinta kepada selain Allah, dan akhirnya mewujudkan makhluk yang atau manusia yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi berasal daripada cinta kepada selain Allah lah menyebabkan ada orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berasal daripada kerana mereka cinta selain Allah lah menyebabkan ada orang menggantung harap mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berasal daripada cinta mereka kepada makhluk inilah, cinta yang begini sehingga mereka merasakan bahawa makhluk tersebut ada hak untuk menetapkan hukum syarak, sehingga segala perkataan mereka dijadikan sebagai dalil dan perkataan mereka disamakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Cinta seperti inilah yang menjadi asas terjadinya segala jenis-jenis syirik dalam ibadah secara umum. Ini secara ringkas pemahaman dan penerangan berkaitan dengan
berkaitan dengan perkara-perkara berkaitan dengan hukum syirik. Berkaitan cinta yang dikategorikan sebagai cinta syirik, iaitu menjadi asas cinta sebagaimana cinta dan mahabbah asas berlakunya, asas kepada berlakunya sesuatu ibadah. Mana orang yang ada cinta baru dia melakukan ibadah. Begitulah juga kalau mahabbah tadi, cinta tadi salah dan tidak tepat, mencintai selain Allah sebagaimana mereka cinta Allah, menyebabkan perasaan cinta kepada selain Allah inilah menyebabkan seorang itu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya perbincangan cinta ini perbincangan yang kalau kita tengok kepada para ulama, mereka bincangkan dengan lebih luas. Mereka bawakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan perkara ini dengan perbincangan yang lebih detail. Namun hakikatnya kalau kita dalam siri-siri kita akan syarahkan juga apa yang dibincangkan ulama dalam bab cinta ini, kita akan bawa kepada bab-bab yang lain kerana kita mengambil masa yang agak selesa, iaitu kita fokuskan kepada satu-satu bab dalam perbincangan kita. Jadi kita fokus pada cinta. Dan kita tengok kepada ayat-ayat Quran, kita jumpa pada kalimah cinta-cinta tadi, kalimah ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah sebagainya. Kita boleh bagi kepada 3 jenis cinta yang saya telah berikan. InsyaAllah sampai sini kita buka pada perbincangan, buka kepada soalan dan sebagainya. Kita bersediakan. Kalau ada yang ada soalan boleh direct tanya, boleh nyalakan mic anda, ataupun kalau yang nak tanya melalui message boleh type di bahagian chat. Manakala yang ingin tanya melalui Facebook, saya akan tanya kepada admin kerana saya tak dapat buka sekarang Facebook. InsyaAllah. Sama-sama kepada Puan Safia. Okay. Saya harap penerangan yang ringkas ini boleh kita faham erti syirik dalam bab cinta. Walaupun sebenarnya kalau tuan-tuan tengok bab cinta saya di depan saya ada satu rujukan yang sangat detail, tapi saya cuba ringkaskan dengan ringkasan yang semoga ianya boleh difahami. Sebenarnya buku berkaitan dengan syirik mahabbah ni sangat detail dibincangkan, namun inilah ringkasan yang mampu saya lakukan. Okay. Okay, kalau tak ada soalan berkaitan dengan syirik mahabbah, boleh kita buka soalan umum. InsyaAllah kita masih ada masa. Jelas insyaAllah? Okey, ada soalan. Ucapan hari perayaan khilaf. Khilaf, okey, disebutkan. Khilaf yang disebutkan adalah khilaf yang tidak muktabar. Khilaf dalam bab mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan agama lain, perayaan-perayaan syirik. Khilaf itu tidak berlaku di kalangan ulama salaf. Ulama salafus salih di kalangan sahabat semua, di kalangan salafus salih semua ijma' haram mengucapkan selamat kepada mana-mana perayaan syirik. Itu wajib adanya bara', berlepas diri daripadanya. Yang disebutkan khilaf itu hanyalah pada zaman sekarang. Apabila kononnya atas alasan illah, sebahagian daripada orang yang membenarkan mengucapkan selamat kepada perayaan-perayaan kufur dengan alasan kononnya illah telah berubah. Kononnya keadaan beragama zaman dahulu dengan zaman sekarang telah berbeza. Jadi yang membenarkan, yang mengatakan bahawa illah itu berubah, tidak lain tidak bukan hanyalah kerana ingin menjaga hati orang-orang yang kerana mereka sangat rapat dan berkawan dengan orang kafir dan takut untuk menyatakan pendirian mereka. Akhirnya mereka mengubah hukum atas alasan illah berubah. Hakikatnya hukum merayakan perayaan-perayaan syirik, hukumnya syirik, dan hukum mengucapkan keselamatan kepada perayaan-perayaan syirik, hukumnya kufrun duna kufrin, iaitu mereka dihukumkan sebagai kufur kecil.
Amal ibadah mereka sebenarnya perkataan mereka yang mengucapkan selamat menunjukkan bahawa mereka redha kepada syirik. Namun kita tahu hakikatnya hati mereka tidak bermaksud demikian. Jadi kita tidak hukumkan itu sebagai syirik ataupun kufur, kita hukum sebagai kufrun duna kufrin, wallahu alam. Sebenarnya kalau bab ni soalan kandidat ni hanya berkaitan dengan ucapan khilaf ni. Khilaf kalau cerita akan menyentuh sensitiviti setengah berat pihak, sebab saya lebih pada jawab secara umum. Ada setengah daripada universiti di dunia ini, universiti yang terkemuka, yang mengatakan wajib ucapkan selamat selamat hari Natal kepada orang Kristian dan sebagainya. Ini satu perubahan dalam bab, perubahan yang dahsyat. Sebahagian daripada orang oleh kerana nak jaga suatu benda, nak jaga kemaslahatan duniawi, akhirnya mengubah hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang telah diijma'kan oleh generasi salafus salih. Wallahu a'lam. Okey. Sekiranya tidak ada soalan, InsyaAllah saya tunggu sebentar. Tak ada soalan, kita akan tamatkan hari ini insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya ya, untuk memupuk cinta pada Allah dan Rasul dengan sepenuh jiwa raga ni, kiranya ia memerlukan proses kan Ustaz? Ya, betul. Kalau kita belum sampailah ke tahap yang Rasulullah cakap mencintai Rasul dan Allah melebihi segala-galanya, belum lagi, apakah tahap akidah kita tu kira belum betul-betul benar ke macam mana Ustaz? Tidak. Okey. Bab mahabbah, bab cinta sebagainya, orang bincangkan ada level-levelnya. Sebab tu memang bukan bab, sebenarnya kalau nak cinta tentang itu akan jadi panjang. Bab mencintai Allah dan Rasulnya yang disifatkan dalam la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang kalian sehingga kalian menjadikan aku orang yang paling dicintai lebih daripada bapanya, anaknya dan seluruh manusia. Maksud di sini adalah betul lama kata tidak sempurna. Cinta yang sempurna itu levelnya sebagai level dipanggil sebagai qadrul kamal. Paling sempurna iaitu mendahulukan Allah dan Rasulnya dalam segala perkara dan tidak ada sesuatu yang lebih daripada ini. Level yang paling tinggi dalam iman. Ada level qadrul wujub, kadar wajib. Kadar wajib adalah iaitu kita mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan kita yakin dengannya, beriman dengannya, beramal dengan tuntutan-tuntutan yang wajib. Walaupun kadang-kadang dalam bab-bab perkara yang lain kita masih lagi mendahulukan yang selain Allah. Dalam bab kita nak kejar suatu untuk mengejar suatu kebaikan-kebaikan tertentu, kita tinggalkan benda-benda yang sunat. Kita nakkan harta kita tak sedekahkan pada orang. Tapi kita zakat wajib kita keluarkan. Oleh kerana kita cintakan hobi kita tinggalkan solat sunat sebagainya. Yang ini level yang sederhana. Dia tidak sampai kepada bab tidak termasuk bab syirik, dan level iman tu level iman yang sederhana. Dan tahap yang paling lemah sekali ialah orang yang kita sebutkan dalam teks kita, iaitu orang yang mendahulukan cinta duniawi sehingga meninggalkan kewajipan Allah. Ini tahap yang paling rendah dalam iman. Jadi bab cinta ni dah melibatkan tahap iman. Cinta yang tinggi, mereka dah level golongan sabiqunal awwalun, golongan sahabat-sahabat Nabi SAW dan sebagainya. Ini cinta yang paling level yang paling tinggi. Harap terjawab insyaAllah. Jadi caranya pupuk je, benar. Kita perlu pupuk sama. Kita perlu pupukkan, perlu ibadah. Memang semua orang bermula dengan level yang bawah. Kita bermujahadah untuk melakukan perkara yang wajib, sehingga lama-lama kita juga bermujahadah untuk melakukan perkara-perkara yang disunatkan, sehingga akhir sekali segala urusan kita serahkan dan kita dahulukan Allah Subhanahu Wa Taala segala termasuk dalam perkara-perkara yang umum,
Ini adalah level tahap yang paling tinggi dalam bab mahabbah, bab cinta.